Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam perkongsian maghrib yang mana kita bawakan tajuk pada malam ini Mutiara Madinah. Moga-moga pengenalan tentang Madinah, riwayat-riwayat tentang kelebihan Madinah menjadikan setiap daripada kita terpingin hati untuk menziarahinya dan juga menjadikan kita mengenali dan juga dapat mengetahui sejarah-sejarah tempat-tempat yang ada kaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahlan Kak Zimahdun, Abu Bakar, Nur Hilali Hussein bin Zainuddin, Laila Umar, Ayu Muhammad, Kutina binti Abdullah, Anas Sukaimi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita seperti biasa dengan memperbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Mohon jasa baik pada sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita pada bicara sebelum ini, pada dua siri sebelum ini, kita telah membawakan riwayat hadis yang mana menyebut bahawa Madinah adalah tanah haram yang telah menjadikan ianya haram oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Madinah yang kedua kita telah sebut bahawa Madinah itu iman akan kembali kepadanya, seperti mana riwayat yang mana daripada Abu Hurairah, sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah seperti mana kembalinya ular kepada sarangnya, kepada lubangnya. Kelebihan yang ketiga bahawa Allah telah memilih Madinah menjadi tempat hijrah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Madinah yang keempat bahawa Allah telah memilih Madinah menjadi tempat persemadian jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat dafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Madinah yang kelima, bagaimana kita telah membaca riwayat cintanya Nabi kepada Madinah dan bagaimana ketika mana Nabi mendekati Madinah, pulang ke Madinah daripada permusafiran, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyegerakan tunggangan baginda, kata Anas bin Malik, min hubbiha, kerana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Madinah. Kelebihan Madinah yang keenam, bahawa Madinah itu antara namanya adalah Tabah dan juga Taibah, riwayat Imam Tabrani dan juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita telah selesai 6 kelebihan Madinah daripada riwayat-riwayat pada sebelum daripada ini. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama. Okey ke suara saya pada malam ni? Lalu saya harap suara saya jelas. Saya lupa nak tanya tadi, adakah suara saya jelas ataupun tidak? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat semua. Saya harap suara saya adalah jelas. Moga-moga membawa manfaat insya-Allah. Lalu kita nak belajar kelebihan Madinah yang ketujuh. Apakah kelebihan Madinah yang ketujuh?
Lalu keakhirnya Nawawi kata jelas, terima kasih, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka daripada Bangi pun jelas kata Kak Laila Umar, terima kasih. Lalu antara kelebihan Madinah yang keenam adalah apa yang ada dalam riwayat Imam Tabrani, bagaimana Imam Tabrani menukilkan daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Lalu ahlan daripada Bangi jelas. Kemudian Anas Sukaimi Kak Ana kata jelas. Yahya Liyah Kota Baru jelas. Daripada Bangi jelas. Nadiyah Nawawi kata jelas. Kati Khairuddin Selayang jelas. Ummu Syas jelas. Bin Zainuddin kata jelas. Terima kasih sahabat-sahabat. Maka antara kelebihan Madinah yang ketujuh, sambungan daripada siri-siri yang sebelum ini, adalah apa yang ada dalam riwayat Tabrani, dalam kitabnya Al-Awsat, daripada riwayat Abu Hurairah ataupun nama beliau Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Nabi memanggil Madinah sebagai Qubbatul Islam, Dome of Islam, Qubbatul Islam, Qubah Islam. Dan juga Nabi panggil Madinah sebagai Mubawwa al-halali wal haram, tempat halal dan juga haram. Apakah riwayatnya? Riwayatnya adalah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sebut Madinah sebagai Qubbatul Islam dan juga sebagai tempat halal dan haram, selain daripada kelebihan-kelebihan Madinah yang lain yang kita telah sebut pada tajuk yang sebelum daripada ini. Maka antara kelebihan Madinah adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Madinah, Madinah Qubbatul Islam, adalah kubah Islam, adalah kubah Islam, tempat penyelamat bagi Islam. Wadarul Iman, Madinah juga adalah tempat iman, darul iman. Seterusnya sabda Nabi SAW pada hadis yang sama, wa ardul hijrah, Madinah juga adalah tempat pilihan Allah untuk hijrahnya baginda Nabi dan para sahabat. Wa mubawwa al-halali wal haram, dan tempat halal dan juga haram. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani fil Awsat, dalam kitabnya dan Al-Awsat. Maka daripada sini kita nampak bagaimana pada hadis ini bagaimana Nabi SAW menyebut 4 kelebihan Madinah. Qubbatul Islam, kemudian Darul Iman, tempat iman, kemudian Ardul Hijrah, tempat Nabi berhijrah, dan juga Mubawwa al-halali wal haram, tempat halal dan juga haram. Rawahu Tabrani. Maka sebab itu kelebihan Madinah yang ketujuh adalah kita ambil bahawa Madinah itu adalah kubah Islam, dan juga Madinah itu adalah tempat halal dan juga haram. Lalu ini adalah kelebihan Madinah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Lalu ini adalah kelebihan yang ketujuh. Seterusnya kelebihan Madinah yang ke-8. Kelebihan Madinah yang ke-8. Kelebihan Madinah yang ke-8 adalah bagaimana para sahabat menyebut Madinah sebagai Darus Sunnah, tempat sunnah Nabi SAW dipelihara, dan juga tempat Darus Salamah, tempat yang penuh dengan keamanan dan juga keselamatan. Ini adalah seperti mana yang Imam Bukhari riwayatkan daripada kata Abdurrahman bin Auf kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebab itu ini adalah kelebihan Madinah yang ke-8, yang mana Abdurrahman bin Auf menyebut kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab tidak membantah bahawa beliau memanggil Madinah dengan nama Darus Sunnah dan juga Darus Salamah, tempat sunnah dan juga tempat salamah, tempat yang aman, tempat yang selamat. Maka di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahawa sesungguhnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu telah kembali kepada keluarganya. Pada waktu itu Umar bin Khattab berada di Mina pada haji yang terakhir, yang mana Umar bin Khattab melakukan haji. Maka pada waktu itu
Abdul Rahman bin Auf maka pada waktu itu bukan Abdul Rahman bin Auf minta maaf, akan tetapi Abdullah bin Abbas. Maka fakultu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu kepada khalifah, wahai khalifah, sabarlah untuk apa makluman yang engkau nak maklumkan, hatta taqdimal Madinah, sampailah engkau sampai ke Madinah. Lalu sampai ke Madinah baru cerita apa yang engkau nak cerita. Kenapa? Kerana li'annaha darul hijrah. Kata Abdullah bin Abbas, Madinah itu adalah tempatnya hijrah. Wa darus sunnah, Madinah itu adalah tempat sunnah dipelihara. Wassalamah, dan juga tempat yang penuh dengan keselamatan. Maka daripada riwayat ini Abdullah bin Abbas memaklumkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, dan beliau tidak pada waktu itu membantahnya tentang Madinah itu adalah darus sunnah dan juga Madinah itu adalah darul hijrah, rawahul Bukhari. Maka sebab itu diletakkan juga antara kelebihan Madinah, bahawa Madinah itu adalah darus salamah, tempat yang penuh dengan keamanan dan juga tempat yang penuh dengan ketenangan. Lalu ini adalah kelebihan Madinah yang ke-8. Kelebihan Madinah yang ke-9. Apakah kelebihan Madinah yang ke-9? Maka dalam riwayat Muslim, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berjanji untuk memberi syafaat kepada orang yang bersabar pada kesusahan yang ada di Madinah. Maka sebab itu antara kelebihan Madinah yang ke berapa? 7, yang ke-9. Betulkah? Atau apa yang ke-9? Maka kelebihan Madinah yang ke-9, maka Nabi memberi syafaat liman sabara, untuk orang yang sabar, ala la'waiha, ke atas dia punya la'wa, di atas musibah-musibah Madinah dan juga kesukaran-kesukaran Madinah. Maka pada waktu itu kita doakan juga untuk Kak Laila Umar, yang mana anak-anak MRSM pada waktu itu ditimpa ujian musibah COVID-19, dan anak Kak Laila Umar di sana, kita doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan Kak Laila Umar, begitu juga Izzi Aish dan juga sahabat-sahabat yang lain. Moga Allah permudahkan dan moga Allah pelihara, dan kalaulah pada waktu itu positif, moga Allah sembuhkan dengan segera dan juga dengan sempurna, insya-Allah dengan izinnya. Lalu daripada sini kita nampak kelebihan Madinah yang ke-9. Apakah kelebihan Madinah yang ke-9? Bahawa Madinah itu Nabi SAW janjikan untuk memberi syafaat kepada orang yang sabar di atas musibah dan kesukaran Madinah. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Umar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasbiru, tidaklah bersabar, ala, di atas, la'waiha, kesukaran-kesukaran, wasyiddatiha, dan juga perkara yang berat, musibah yang berlaku di Madinah, ahadun, sesiapa pun, illa, kecuali, kuntu, adalah aku, lahu, untuknya, syahida, akan menjadi saksi, au syafi'a, ataupun memberi syafaat untuknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersabar atas la'wa'il Madinah, musibah dan kesukaran Madinah, wasyiddatiha, dan bencana-bencana yang ada di Madinah, maka Nabi berjanji, Nabi bersabda, kuntulahu, kelak pada hari kiamat, aku akan menjadi saksi untuk dia dan menjadi pemberi syafaat untuk dia. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-9. Orang yang sabar atas kesukaran Madinah, orang yang sabar di atas musibah Madinah,
Nabi akan menjadi saksi untuk dia, memberi syafaat untuk dia. Sebab itu malu kita kalaulah kita duduk di Madinah 4 hari seminggu, mulut kita asyik meratib terkumat kamit akan kesukaran-kesukaran Madinah. Maka pada waktu itu sesuatu perkara yang tak baik. Padahal kita menjadi tetamunya, kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi nabinya. Maka pada waktu itu tidak sepatutnya kita hanya menyebut, komplain dan pada waktu itu bercakap yang tidak elok tentang kesukaran bumi Madinah. Padahal Madinah adalah tempat yang telah dijanjikan syafaat dan juga Nabi menjadi saksi untuk orang-orang yang mana pada waktu itu sanggup bersabar di atas kesusahannya, di atas ujiannya, di atas musibahnya. Sebab itu dalam riwayat Muslim yang lain menyebut, man sabara, barang siapa yang bersabar, ala la'waiha, di atas kesusahan, wa syiddatiha, dan kesukaran di Madinah, kuntulahu, lebih kurang sama juga riwayatnya, adalah aku baginya, untuknya, syahida, akan menjadi saksi, au syafi'ah, atau memberi syafaat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Lalu ini kelebihan berada di Madinah, kelebihan bersabar atas musibah Madinah. Nabi berikan syafaat, Nabi akan menjadi saksi. Bayangkan ketika mana di hadapan Allah, bayangkan pada hari akhirah, pada waktu itu Nabi beri saksi untuk kita. Nabi SAW pada waktu itu memberi syafaat untuk kita. Semestinya sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar. Maka ini adalah dua riwayat daripada Abdullah bin Umar yang menceritakan tentang janji Nabi, yang mana Nabi akan menjadi syahid, menjadi saksi untuk orang yang bersabar di atas kesukaran dan juga kesusahan Madinah, dan akan menjadi syafi', menjadi pada waktu itu pemberi syafaat kepada orang yang bersabar di atas kesusahan dan juga kesukaran Madinah. Lalu moga-moga kita dapat duduk dekat Madinah, dapat tinggal lama di Madinah kelak insya-Allah. Lalu ketika mana dah selesai segala urusan kita di Malaysia, mungkin waktu ketika mana Allah panjangkan usia kita, anak-anak semuanya sudah selesai tanggungjawab kita pada mereka, kita pun pada waktu itu Allah kurniakan kemurahan rezeki yang mana cukup untuk keperluan. Mungkin kita dipilih oleh Allah dengan izinnya untuk berhijrah di Madinah, duduk di Madinah, sabar di Madinah, boleh mendapat syafaat Nabi. Dan moga-moga boleh Allah pilih untuk meninggal dunia lalu ditanam di perkuburan Baqi'ul Gharqad di Madinah. Dan bukan senang untuk meninggal di Madinah. Lalu kadang-kala bila saya bawa jemaah pergi umrah, ada jemaah meninggal dunia, ada ahli keluarga dia kata kesian dia, kesian almarhum, kesian almarhumah, kesian jenazah ini meninggal jauh daripada keluarga, meninggal jauh daripada anak-anak, meninggal jauh daripada Malaysia, daripada tanah air. Tetapi orang tak tahu bagaimana sebenarnya setiap jenazah dia sangat gembira untuk meninggal di Madinah, ditanam di Madinah, yang mana kerana pada waktu itu banyak kelebihan untuk orang yang bersabar atas kesukaran Madinah, dan juga pada waktu itu untuk orang yang pada waktu itu meninggal dunia di Madinah. Nanti kita akan baca tentang kelebihan orang yang meninggal dunia di Madinah. Maka ini adalah 9 kelebihan tentang Madinah. Sebenarnya banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang mana menceritakan tentang kelebihan bumi Madinah Al-Munawwarah. Maka inilah serba sedikit yang mana pada siri yang ketiga ini kita kongsikan lebih kurang 3 kelebihan berkenaan tentang Madinah Al-Munawwarah. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita akan berhenti di sini dan marilah sama-sama kita menadah tangan sebentar. Moga-moga dengan keberkatan sahabat-sahabat yang hadir, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, bahkan Allah pelihara akan anak kepada Kak Laila Umar, yang mana pada waktu itu mereka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia uji satu sekolah
MRSM dengan pada waktu itu penyakit COVID-19, moga Allah pelihara, moga Allah jaga, dan kalaulah ada yang dah kena, moga Allah sembuhkan mereka dengan sembuhan yang sempurna. Maka marilah sama-sama kita berdoa, moga-moga Allah kabulkan dengan keberkatan doa-doa daripada sahabat-sahabat, moga Allah Subhanahu wa taala kabulkan insya-Allah. Lalu pada malam ini kita hanya akan baca banyak itu. Lalu nama anak beliau adalah Ummi Ida binti Nursam. Ummi Ida binti Nursam. Dan juga saya nampak tadi ada juga anak-anak yang lain daripada MRSM Ulul Albab yang sedang diuji COVID, dah ada positif. Anak saya sedang tunggu result. Moga-moga Allah pelihara insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أمي إيدا بنت نرسم. اللهم اشفها شفاء كاملا، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا. نسألك الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga baik-baik sahaja insya-Allah. Moga Allah pelihara dan jaga. Jika kena, moga Allah kuatkan dan Allah sembuhkan dengan segera. Malam ini kita ringkas sebab sahabat-sahabat dah join banyaknya daripada pagi tadi, daripada daurah dan sebagainya. Moga-moga adanya manfaat. Jangan lupa untuk baca suratul Kahfi. Jangan lupa pada waktu itu untuk memperbanyakkan selawat dan salam. Jangan lupa untuk memperbanyakkan amalan kebaikan pada hari Jumaat ini. Moga-moga Allah terima kita dan apa jua yang kita lakukan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz insya-Allah.